Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah. Pertamanya marilah kita merakamkan setinggi rasa syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia izin dan inayahnya. Hari ini kita dipertemukan lagi dalam siri yang kedua, Sembang Santai Makhluk Halus. Mudah-mudahan kita mendapat pencerahan daripada sembang santai kita ini. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita berbicara tentang apakah arti makhluk halus dan adakah ia wujud. Kalau dalam siri yang pertama, mukaddimah kita berkaitan dengan tajuk sembang santai kita makhluk halus, tetapi hari ini kita lebih menjurus tentang arti makhluk halus itu sesuai dengan apa yang kita nak bahas untuk siri-siri berikutnya. Saudara, arti makhluk halus itu ialah makhluk yang dicipta oleh Allah SWT tanpa berjisim, yang pada kebiasaannya tidak dapat dilihat oleh mata atau dirasa dengan tangan. Makhluk yang dicipta oleh Allah SWT tanpa berjisim. Tanpa berjisim. Kalau manusia berjisim, kalau kita berjisim, apa arti jisim yang ada pada kita? Dalam bahasa yang paling mudah untuk kita faham ialah manusia itu bertubuh. Bertubuh. Ada kulit, ada daging, ada tulang. Yang kalau kita cubit, kita akan merasa teras sakitnya. Kalau disentuh, kita terasa ada benda, ada sesuatu. Di hadapan kita ada komputer. Kita sentuh, ada benda, ada sesuatu yang boleh kita rasa. Ada mesin fotostat. Ada benda yang kita boleh sentuh, kita rasa, kita lihat. Ada. Begitunya. Benda-benda yang lain seperti kursi, seperti meja, dan sebagainya. Benda-benda tersebut berjisim. Tetapi makhluk halus ini adalah satu benda yang tidak berjisim. Saudara, kadang-kadang kita mendengar ada seorang bercerita sedang dia menaiki kenderaan. Baik motosikal umpamanya atau kereta, sedang dipandu, berat rasanya. Naik motosikal berat, tengok di belakang tidak ada orang. Naik kereta berat, di kelilingnya tidak ada penumpang, di bonetnya tidak ada sesuatu pun kecuali tayar spare yang ada di dalamnya. Sepatutnya tidak begitu. Apalagi handbrake. Handbrake sudah diangkat. Tidak ada masalah. Ya kadang-kadang berat kereta yang kita pandu itu sebab rupa-rupanya handbrake tidak diangkat. Itu pun mungkin menjadikan pergerakan kenderaan kita terbatas. Yang sepatutnya laju menjadi perlahan. Kenapa? Kerana brake tidak diangkat. Tetapi ini bukan penceritaan brake tidak diangkat. Bukan penceritaan kenderaan itu lama yang mungkin kelasnya sudah habis, sudah haus. Maka dia mengundang kepada kelajuan sesuatu kenderaan itu. Tidak. Semuanya lengkap. Semuanya baik. Tetapi berat kenderaan kita. Heran kadang-kadang seperti itu. Dilihat tiada apa-apa.
tiada bebanan. Begitu juga saudara, ada penceritaan seorang kanak-kanak. Ketika itu lalu seorang nenek dalam keadaan bongkok. Berkata si anak kecil itu kepada ibunya, "Ibu, apa yang nenek itu dokong? Siapa yang didokong nenek itu? Ada benda yang berpaut di belakangnya. Pautnya sangat-sangat." Agak-agak kalau kita mendengar cerita yang seperti itu, apa yang akan berlaku pada diri kita? Pasti kita tidak keruan. Kita tergamam. Ataupun mungkin meremang bulu roma kita. Kerana kita lihat tidak ada. Nenek itu biasa-biasa saja. Nenek itu biasa-biasa saja. Tak ada pun kita nampak benda-benda yang berpaut padanya. Dan kalau kita mendekat nenek itu, kita sentuh belakang dia. Kita cubit belakang dia. Adakah benda itu akan terasa? Ataupun benda itu akan jatuh? Atau bagaimana? Pastinya benda yang berpaut di belakang nenek itu tetap ada di situ, tetapi yang sakitnya, kesan daripada mungkin kita tepuk, mungkin kita kita cubit, itu akan dirasai oleh nenek itu sendiri. Oleh sebab itulah kita nak beri gambaran bahawa makhluk halus ini tidak berjisim. Tidak boleh dirasa dengan tangan kita. Ada satu perkataan yang disebut oleh seseorang dengan fata morgana. Dengan fata morgana. Apa itu fata morgana? Ketika mana dalam musafir ada rakan-rakan beritahu, tengok itu. Ketika melalui satu lebuh raya, tengok di hujung sana tu, macam ada air. Macam ada lopak air di situ. Tatkala kita sampai di kawasan yang dimaksudkan, tidak ada. Jalan bertar seperti biasa. Kemudian kita lihat, nampak lagi ada lopak air di hujung sana. Kita bergerak. Maka berlaku yang sama, iaitu nampak jalan bertar saja, tidak ada pun lopak air. Itulah yang disebut dengan fata morgana. Kebarangkalian yang dimaksudkan dengan tanpa jisim ini yang seperti itu. Rasanya macam ada. Tetapi tidak boleh dirasa, tidak boleh disentuh dengan tangan kita. Itu yang pertama. Iaitu tanpa berjisim. Yang keduanya ialah mereka hidup di alamnya. Iaitu alam ghaib. Alam ghaib. Ghaib juga adalah satu kalimat bahasa Arab yang telah dimelayukan. Ghaib. Biasa tak kita dengar perkataan ghaib? Ya, biasa. Kalau kita lihat hari ini, umpamanya kita ingin mendirikan solat jenazah. Tengok, ada jenazah tak di situ? Ya ada. Kalau ada, maka kita akan membaca lafaz solat jenazah dengan usalli ala hadzal mayyitil hadir. Hadir tu maksud apa? Hadir tu yang ada di sini, yang nyata, yang nampak. Tetapi kalau mayat itu tiada. Mayat itu mungkin berada di tempat yang jauh. Meninggalnya di negara Afrika misalnya. Meninggalnya di Britain, di Australia,
Ataupun mungkin di tempat yang jauh daripada kita, yang kita sukar nak pergi. Baik di Sabah, Besra ataupun sebagainya. Maka kita boleh semayang ghaib. Apa lafaz yang kita sebut? Iaitu usalli ala hadzal mayyitil ghaib. Ghaib. Ghaib itu maksudnya apa? Yang tidak dilihat. Yang tidak ada di situ. Maka makhluk halus ini dia tinggal di dalam tempatnya, alamnya yang disebut dengan alam ghaib, iaitu bukannya alam nyata. Bukan dalam kehidupan alam nyata. Dan yang ketiga, makhluk-makhluk ini ada yang asal kejadiannya daripada cahaya. Seperti mana malaikat dijadikan daripada cahaya. Malaikat dijadikan daripada nur cahaya. Manakala jin, syaitan, iblis dan nama-nama yang diseumpama dengannya dijadikan daripada api. Ada banyak nama sebenarnya. Bagi masyarakat kita yang tidak mengkhusus pada nama jin saja, maka disebutlah pelbagai nama yang mungkin setengah-tengahnya difahami oleh setempat itu, tetapi orang di tempat lain dia tidak memahaminya. Ada yang menyebutkan dengan hantu, jembalang, pontianak, langsui, pelesit, bunian, mambang, mambang tanah, mambang air, mambang api. Apalagi balan-balan. Apalagi antu kopek. Dan sebagainya. Mungkin juga karena ketinggiannya disebut dengan hantu galah, hantu raya, dan lain-lain nama. Semuanya ini merujuk kepada jin yang dijadikan daripada nyalaan api. Saudara, adakah ianya wujud? Makhluk halus ni wujud. Mari kita semak dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bermakna jelas pada kita bahawa makhluk halus itu wujud di sekeliling kita. Jangan kita berdalih. Kerana kita hidup di zaman milenium. Susah nak sebut zaman milenium. Zaman moden. Yang jauh ke hadapan. Kita bukan hidup di zaman kuno. Zaman batu, bukan. Duduk di dalam gua, bukan. Kita zaman milenium. Zaman bangunan pencakar langit. Adakah makhluk halus ini? Jangan kita mengingkari ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepadaku. Setengah-setengah orang mungkin agak tidak percaya tentang wujudnya benda-benda yang seperti ini, wujud khususnya makhluk ada. Tidak mempercayai. Kalau tidak mempercayai, marilah kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Kembalilah. Maka kita akan memahami bahawa di situ ada tercatat nama jin. Didahulukan nama jin daripada manusia. Ini berarti kejadian jin itu lebih awal daripada manusia.
Saudara yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan siri yang kedua ini memberikan pencerahan kita tentang makhluk halus yang akan kita bahaskan selepas ini dan memberi keyakinan tentang kewujudannya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri yang akan mendatang. Yang baik itu daripada Allah SWT, salah dan silap sememangnya daripada kejahilan diri sendiri. Saya mengundur diri dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.